Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita baca dari ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini terjemahan atau sesi tadabbur kita pada ayat yang ke-60. Semalam kita dah sebut dia adalah ayat berkaitan dengan pembahagian zakat. Sebelum daripada tu, kesinambungan daripada cerita semalam, orang-orang munafik
tak setuju dengan Nabi. Cara Nabi membahagikan harta sedekah. Sehingga ada hadis Dzul Khuwaisirah yang kata Nabi SAW tidak adil dalam pembahagiannya. Nabi kata, kalau aku tak adil, maka rugilah dan binasalah aku. Siapa lagi nak adil kalau tidak Nabi SAW? Jadi sebab tu neraca keadilan ini pada manusia mungkin berbeza. Dia tengok Nabi tidak adil, padahal Nabi bagi itu adil. Nah, tu baru pada harta pembahagian, harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni maknanya kalau ikut Nabi bagi 100 ekor unta hak ni, adil lah. Ada orang tak dapat, di situ adil. Begitulah juga pada harta pusaka. Allah bagi tu adil lah. Walaupun manusia tengok ada yang tak setuju. Dia kata, tak aci lah. Orang lelaki dapat 2 kali bahagian perempuan. Kenapa orang lelaki dapat lebih? Patut kita bagi sama rata. Nah, kenapa ibu dapat 1/8 kalau ada anak? Kalau kemudian tak ada anak 1/3, 1/4. Kenapa pula hal ni tak boleh? Kenapa tu? Macam-macam. Banyak kenapa tu. Jawapan dia, itulah pembahagian Allah. Dan pembahagian Allah itulah yang paling adil. Jadi sebab tu keadilan ini ialah apa yang ada pada Allah. Bukan apa yang ada ditentukan oleh manusia. Kalau adil di sisi manusia, itulah dia. Orang-orang yang liberal, golongan liberal, nak semua sama rata belaka. Nak semua sama rata, laki pun nak sama dengan perempuan. Tapi yang bab dia tuntut sama rata tu setengah bab je, bab bekerja, bab apa tu, hak biasanya lah, hak bekerja, hak kebebasan, tak pergi mari, bab-bab tu je. Kalau bab keadilan gender dari sudut realitinya, dia pun tak boleh nak buat apa. Tak ada pula tuntutan orang lelaki kena mengandung juga, tak ada dia buat tuntutan. Dia pun tahu. Tapi itulah keadilan di sisi manusia ni tak sama. Apa yang adil di sisi Allah, apa yang adil adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sambungan kepada tu, bila orang tak puas hati tentang pembahagian harta sedekah, maka Allah Taala kata, okey, bahawa yang memberi, membahagikan sedekah ni Allah, kan Nabi tak? Allah yang tetapkan. Sebab tu bab-bab kritikal ni, bab harta ni, pembahagian pusaka, pembahagian zakat, Allah Subhanahu wa taala sendiri tentukan. Sebab kalau manusia duk bincang, tak akan sudah. Tak habis. Manusia ni kalau bincang bab harta tak habis. Jadi Allah Taala kata, hak ni bahagian Allah. Jadi sebab tu kalau kita tengok bab hukum hudud dan sebagainya, apa yang Allah Taala tentukan ni adalah apa yang mempunyai maslahat paling besar pada manusia. Maslahatnya memberi kebaikan dan juga mengelak khilaf. Kalau manusia ni dibiarkan untuk tentukan ijtihad, contohnya harta zakat ni kena bincang di parlimen untuk bagi. Nascaya orang miskin dapat ujung sekali. Kalau manusia yang bincang, tak di parlimen lah, sebagai contoh lah, bajet parlimen turun, siapa kontraktor tu berapa je,
Nah, tapi sebab tu Allah Ta'ala ni bagi. Ni pembahagian dia. Dan sebab itulah juga orang yang menguruskan harta zakat, dia kena hati-hati. Dia kena sangat hati-hati. Kerana dia menguruskan pembahagian yang Allah Ta'ala tentukan. Bukan ikut suka dia. Ni dia nak bagi ni. Ni dia bagi ni tak. Dia menguruskan harta dengan pembahagian yang Allah Ta'ala tentukan. Baik, lalu Allah Ta'ala sebut, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah zakat itu, dinamakan sedekah di sini ialah sedekah yang wajib. Sedekah wajib tu ialah zakat lah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah daripada harta mereka sedekah, kata Allah. Jadi sedekah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib dipanggil zakat. Padahal dia sedekah juga, sedekah wajib. Kenapa dinamakan zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kerana sifatnya menyucikan. Zakat-zakat ni tazkiyah. Tazkiyah ni penyucian. Tazkiyah ni penyucian. Dinamakan zakat kerana dia menyucikan harta. Dinamakan zakat kerana dia menyucikan harta. Dan kerana itulah juga Nabi SAW serta ahli keluarga Nabi SAW tidak makan dari harta zakat yang wajib ni. Yang wajib ni Nabi tak makan zakat dia. Dan sedekah juga Nabi tak makan. Pasal apa? Dia menyucikan harta, maknanya keluarkan yang kotor, tinggalkan yang bersih. Bukanlah makna harta zakat kita tu duit kotor dah, bukan duit haram. Tapi istilah dia adalah menyucikan harta yang ada pada kita. Adapun hadiah tu bab lain, boleh nak bagi siapa-siapa. Nabi boleh makan hadiah. Baik. Jadi zakat adalah sedekah yang wajib. Sebab tu nama dia innamas sadaqat. Jadi kalau kata sedekah ni untuk 8 orang ni ke sedekah? Jawapan dia sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat. Adapun sedekah yang sunat itu terpulanglah kepada kita nak bagi. Tapi kalau nak bagi keutamaan pada orang-orang yang berkaitan, asnaf ni juga digalakkan. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala dia tahu mana yang lebih berhak, sebab tu dia bagi. Okay. Apa kata Allah? Lil fuqara'i wal masakin. Pertama, kumpulan fakir, fuqara'. Yang kedua, masakin, orang miskin. Kumpulan fakir dan miskin. Didahulukan orang fakir dalam ayat ni kerana mereka lebih memerlukan berbanding orang miskin. Okay. Maka disebut dalam riwayat Imam Ahmad, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin, tidak halal sedekah untuk orang kaya. Orang kaya tak boleh ambil harta zakat. Tiba-tiba orang bagi zakat, dia tengok aku nak juga. Nah, orang ni kalau bagi, undang bagi, orang nak belaka. Ingat kadang-kadang kita ni, ada satu waktu kita bagi berah dulu kat kampung kan, balik siap tulis nama lagi, ada kaunter dah. Masa belum raya dulu kita bagi harta dan duk bagi balik ke Kelantan, ada zakat fitrah, ada zakat harta
Zakat harta ni sepatutnya kita bagi dengan harta juga. Zakat makanan, belilah makanan, bagi makanan. Zakat harta, tu kita bagi dengan harta lah. Habis kita waktu kita bagi tu, saya ambil nama, daftar, minta dengan Tok Imam tu, minta kat mana ni, datang register. Ada mari-mari tak boleh, tak ada nama ni macam. Kalau tak ada nama tu pun kita kata kalau orang miskin boleh ambil lah, insya-Allah. Jadi kita pun agak-agak yang datang tu tidak orang apa ni kaya lah, tapi orang kaya pun dia tak ambil, kita letak mari bubuk-bubuk lagu tu. Cuma nak sebutnya harta zakat tidak halal bagi orang kaya. Okay. Dalam hadis itu riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Kemudian wa ammal masakin, adapun orang miskin. Orang miskin ni dalam ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laisal miskinu bihadza tawafi alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratan. Bukanlah orang miskin yang duduk mengelilingi manusia yang mana dicukupkan atau fatarudduhu sehingga dia ditolak dengan sesuap atau dua suap. Datang orang bagi satu suapan, pergi. Orang bagi satu kurma, pergi. Nabi kata orang miskin bukan hak tu. Qalu famanil miskinu ya Rasulullah, kalau macam tu siapa orang miskin? Qala alladhi la yajidu ghinan yughnihi, ialah orang yang tidak mendapatkan kecukupan pada hartanya. Pasal tak cukup semua orang miskin. Jadi orang fakir ni orang hak tak cukup makanan, hingga hari tu boleh makan, hari tu boleh kerja, hari tu mari kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Orang miskin ni orang yang ada, bukan tak ada, tapi tak cukup. Tapi tak mencukupi keperluan dia. Cuma dalam hadis yang ni kata alladzi la yajidu ghinan wala yuftanu lahu fayutasaddaq alaihi, dan dia tidak orang tak tahu pun dia ni miskin atau orang miskin sebenar. Wala yas'alun nasa syai'an, dan dia tidak minta pun dengan manusia. Itu Nabi SAW sebut orang miskin ni bukan hak duduk minta-minta tu. Orang miskin ni ialah orang yang mana dia tak mencukupi, dia ada makanan. Bahasa kita kata dia hanya ada keperluan harian dia. Orang fakir ni hari pun tak ada. Gitu dah. Kalau orang fakir ni makanan hari ni pun tak ada. Kalau orang miskin makanan hari ni ada, tapi hak esok tak cukup lagi. Dia macam itulah. Kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Istilah dia. Ada orang sekali kais makan setahun. Sekali kais makan setahun tu okeylah, tak apalah rezeki dia. Alhamdulillah. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menguruskannya, amil. Amil ni ialah amil yang ditetapkan oleh waliul amr, pemerintah. Macam kalau kita kata orang lain hak tidak dilantik menjadi amil, dia hanya sekadar wakil. Beza wakil dengan amil. Macam kalau orang bagi kat saya, tolong ustaz, ni harta zakat ustaz tolong bagi ke siapa-siapa, maka saya wakil saja. Saya bukan amil yang dilantik. Mana tak boleh nak ambil daripada harta zakat tu. Pasal kita hanya sekadar
wakil. Kalau amil ni dia dilantik. Kalau tidak, semua orang kata saya amil. Amil ni dilantik oleh, sebagaimana Nabi SAW dia hantar wakil Nabi, hantar untuk kutip zakat, yang tu amil. Jadi kita lah ni pemerintah lantik, raja lantik orang ni, dia sebagai amil yang bertauliah. Mana dia pun kalau ambil zakat tu bagi kepada Baitul Mal, dan Baitul Mal akan bagi kepada dia bahagian yang dia kutip. Itu amil. Bukanlah kata kita di rumah orang kata Ustaz bagi zakat boleh, kita pun ambil potong siap-siap 1/8, ni bahagian amil untuk kita. Kalau kita tengok, kalau kita tu amil yang dilantik boleh ambil. Kalau kita bukan amil, kita hanya sekadar wakil. Okey. Baik, kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya. Muallaf yang dijinakkan hatinya. Orang kita muallaf ni orang baru masuk Islam ya. Tapi istilah muallaf, hati mereka yang dijinakkan hati mereka, ada beberapa kategori. Pertama, minhum man yu'ta liyuslim. Orang yang belum Islam, kita bagi kepada dia zakat untuk dia masuk Islam. Boleh. Mana kalau dia ada kecenderungan nak masuk Islam, dia pun minat ke Islam, kita bagi harta zakat kat dia. Boleh. Tapi dengan ada kecenderungan tu lah. Jangan kita pergi bagi zakat kepada orang non-Muslim hak lawan Islam pula. Sebagaimana Nabi SAW bagi kepada Safwan bin Umayyah dari harta ghanimah Hunain, pada masa tu dia masih lagi musyrik. Safwan bin Umayyah masih lagi musyrik. Nabi SAW bagi harta ghanimah kepada dia, kemudian sehingga dia kata, senantiasalah Nabi memberikan kepadaku sehingga dia orang yang paling aku kasihi, setelah sebelumnya dialah orang yang paling aku benci. Jadi Nabi bagi itu untuk melembutkan, melunakkan hati dia untuk Islam. Kemudian dia akhirnya masuk Islam. Itu muallaf, termasuk golongan muallaf. Golongan yang kedua, muallaf yang kita harapkan orang dah masuk Islam, elok keislamannya. Ini biasanya orang baru masuk Islam, baru mengucap lah. Ya. Dia ni baru mengucap, baru masuk Islam, so kita nak suruh dia ni elok keislamannya. Dia pun rasa dia dihargai, dia pun rasa dia dijaga, maka Islam memberikan kepada mereka bahagian harta zakat. Kalaupun dia orang kaya, boleh. Masuk Islam, dia mu'allaf, tapi kita nak suruh dia ni, dia ada harta dah, cuma kita nak suruh menarik hati dia untuk Islam. Jawapan dia, boleh. Sebagaimana Nabi SAW memberikan kepada orang-orang pembesar Mekah yang pada masa tu baru masuk Islam. Kan lepas perang Hunain ni, perang Hunain, Nabi SAW baru lepas tawan kota Mekah, dan baru sebahagian besar daripada orang musyrikin masuk Islam. Maka dalam peristiwa tersebut Nabi bagi. Lalu Nabi SAW kata, apabila bagi banyak tu, Nabi kata, inni la u'tiyar rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Sesungguhnya aku bagi seseorang tu daripada harta, sedang orang lain lebih aku suka daripada dia.
Nabi suka ke orang lain sebenarnya lebih, tapi Nabi bagi ke orang tu lebih. Si A ni dapat harta lebih, sedangkan Nabi lebih sayang kepada si B. Kepada si B. Kenapa? Khasyata an yukibbahu Allahu ala wajhihi fi nari jahannam. Kerana aku takut Allah Ta'ala mencampakkan dia ke dalam api neraka. Maknanya Nabi bimbang dia keluar daripada Islam. Jadi Nabi kerana nak ikat hati dia sungguh dengan Islam, Nabi bagi harta. Padahal dia ni golongan pembesar. Jadi boleh. Ni dipanggil kategori nombor 2, muallaf. Dan ada di antara mereka diberikan harta kerana mengharapkan Islamnya orang-orang yang di sekelilingnya. Tak bagi kepada orang hak tu direct, bagi kepada seseorang yang mana orang kita harapkan dia guna duit tu untuk mengislamkan orang keliling dia. Termasuk dalam kalimah mu'allaf. Mana dia ni tak layak terima zakat pada asalnya, ada harta dah. Tapi kita bagi kepada dia kerana dia ni terlibat dengan dakwah orang Islam. Dakwah kepada non-Muslim. Maknanya untuk urusan dia tu boleh guna harta zakat untuk mengislamkan orang. Okay. Wa minhum man yu'ta liyujbi as-sadaqat mimman yalihi aw liyadfa'a an hauzatil muslimin ad-darar min atrafil balad. Ada juga diberikan untuk menarik orang-orang lain sekelilingnya mengeluarkan zakat. Ada juga zakat untuk kempen zakat. Zakat untuk mendatangkan zakat. Guna harta zakat sedikit untuk mendatangkan zakat lebih banyak. Maknanya ada orang-orang keliling dia yang tak bayar zakat, kita bagi zakat kat dia untuk orang-orang keliling dia bayar zakat. Dan ada juga untuk menghalang kemudaratan dari kaum muslimin. Okey. Yang seterusnya, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ni yang keberapa kategori? Yang ke-4. 5 dah. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Yang kelima, wa fir riqab. Wa fir riqab, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Hamba-hamba yang nak memerdekakan dirinya. Macam mana? Hamba ni pada asalnya dia tidak memiliki harta. Kerana dia hamba. Harta dia milik tuan dia. Jadi melainkan kalau tuan dia izinkan dia untuk memiliki harta. Dan tuan dia dan tuan dia memberikan tawaran kepada dia untuk bayar diri dia sendiri. Dia panggil mukatab. Ada golongan hamba ni banyak harta sekalipun, kalau tuan dia tak merdeka, tuan dia tak si merdeka, tak si jual. Tak si jual hamba, tak si merdekakan dia. Tak boleh buat apa? Pasal dia hamba. Tapi Islam menggalakkan umat dia untuk memerdekakan hamba. Ada kesalahan sikit kafarah, merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Jadi alhamdulillah hari ni tak ada sistem perhambaan. Dan perhambaan dulu kerana perang. Lah ni tak ada sistem hamba, alhamdulillah. Kalau ada sistem hamba,
Hari ni Allah Ta'ala hapuskan sistem perhambaan di saat Islam tu lemah. Alhamdulillah. Qadar Allah, takdir Allah Ta'ala tu gitu. Kalau tidak kak, orang Islam jadi hamba zaman ni. Sebab zaman kita lemah. Perang kita kalah. Tu pun muncullah alhamdulillah zaman-zaman kita dulu merdeka tu. Bukan merdeka lah, sebelum merdeka tu kita tak tahu apa yang berlaku sebelum daripada tu. Tahun 1511 tu berlaku perang, kalah kita kepada Portugis tu. Apa yang berlaku masa tu wallahu taala alam. Tapi nak sebutnya alhamdulillah zaman lah ni tak ada sistem hamba. Kalau tidak kita tengok apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, di Libya, di Afghanistan, habis semua sekali. Nanya. Tapi qadar Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan musim Islam lemah, terhapus sistem perhambaan. Tapi apakah hukum hamba tu sudah terhapus? Tak ada. Hukum ada lagi. Cuma oleh kerana manusia dah sepakat hari tu, kalau di Amerika pun dia menghapuskan perhambaan kan. Abraham Lincoln kau menghapuskan dia tu. Lupa dah tu. Tapi hukum masih ada lagi. Hukum masih ada. Baik. Jadi untuk hamba ni annahum mukatabun, ialah hamba yang diberikan tawaran untuk menebus dirinya. Kalau hamba biasa-biasa tidak boleh. Hamba, sebab tu dia sebut ar-riqab. Riqab ni memerdekakan hamba. Jadi kalau hamba tu tidak merdeka, kita bagi kat dia tu harta dia boleh kat tuan dia, no point lah. Ni adalah al-mukatabun. Mukatabun ni orang yang ada perjanjian dengan tuan dia bagi offer untuk dia tebus diri dia. Dia minta dengan tuan dia, tuan, saya boleh tak saya nak merdeka? Dia minta dengan tuan dia. Tuan dia kata boleh, tapi aku ada syarat. Berapa? Apa syarat dia? Macam Salman Al-Farisi kan, ingat tak cerita dia tanam pokok kurma 300 pokok kurma. Sebab apa? Maksud dia pergi minta dengan tuan dia ni tuang kebun, tokai kurma. Dia kata nak merdeka. Jadi tuan dia pun kata boleh, tapi harga dia kamu tanam dulu 300 pokok kurma. Jadi bila dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh orang tolong Salman kita tanam. Dia pakat tanam, akhirnya merdekalah dia. Jadi dipanggil mukatab, orang yang ada ikatan perjanjian merdeka. Kalau tuan dia kata boleh nak merdeka, kamu bayar harga diri kamu 10,000. Dia pun pergi ke Baitul Mal, saya ni ada perjanjian nak merdeka, boleh tak minta harta zakat? Jawapan dia boleh. Kemudian wal gharimin dan orang-orang yang berhutang. Orang berhutang boleh ambil harta zakat. Syoklah dia berhutang. Lepas tu berhutang macam mana ni? Tidak ke kita housing loan pun pergi minta duit zakat nak bayar? Bukan hutang housing loan, bukan hutang kereta pun pergi minta dengan harta zakat nak bayar hutang. Kita ni sebab apa? Sebab orang kita berhutang untuk senang. Asal dulu berhutang ni bila terlalu susah.
Orang dulu berhutang, diizinkan, disyariatkan hutang untuk bantu orang susah. Sebab tu memberi hutang ni dapat pahala. Memberi hutang dapat pahala. Of course tanpa riba lah. Kalau bagi hutang dengan riba, tu dapat dosa pula lah. Memberi hutang ni dapat pahala. Walaupun dia tak sedekah, dia dapat pahala. Tak ingat lafaz hadis tu, ada kelebihan. 2 kali hutang sama dengan 1 sedekah ke, saya lupa macam mana. Tapi ada kelebihan lah memberi hutang ni. Sebab apa? Hutang ni dulu untuk orang susah. Hutang zaman kita untuk orang senang. Orang senang, lagi besar gaji dia, lagi layak berhutang besar. Dia panggil. Kekayaan sekarang ni adalah kelayakan berhutang. Gaji makin besar, patutnya pakai tak berhutang. Tak. Gaji makin besar, lagi banyak hutang dia. Pasal apa? Orang lah ni berhutang untuk kaya. Buat company syarikat besar-besar, buat report apa semua sekali, orang tanya, kalau kita kursus syarikat, pasal apa? Kalau kita buat benda ni beres semua sekali, bank boleh bagi kepada kita pinjaman. Maknanya, dia hutang lagi, lagi kaya, lagi banyak hutang. Bank pun tengok, okey, awak kelayakan gaji berapa? Gaji dia 4,000. Gaji 4,000. Kelayakan dia untuk beli rumah 500,000. Kalau orang gaji 2,000, kelayakan dia 200,000. Maknanya lagi 4,000 boleh, lagi banyak hutang dia. Kereta pun lagu tu, lulus loan dia, pasal apa? Gaji dia banyak. Lagi banyak gaji, lagi banyak hutang. Jadi orang yang berhutang lagu ni termasuk ke dengan zakat? Jawapan dia tak termasuk. Bila orang termasuk hutang ni, man tahammala hamalatan damina au damina dainan falazimahu fa'ujhifa bimalihi. Tamu orang yang mana guarantor bukan harta dia, dia terbeban pasal orang tu tak boleh bayar. Boleh dia pergi tanya, saya ni ada guarantor, orang ni dia tak ada duit nak bayar zakat, saya nak minta zakat untuk bayar zakat dia. Macam orang tu dia boleh ambil harta zakat untuk bayar hutang fulan, pasal fulan tu memang tak boleh nak bayar. Ataupun dia sendiri, orang tersebut gharimin, terbeban hutang, tiba-tiba lah ni contohnya, dia ada berhutang, musim PKP, kena berhenti kerja. Berhenti kerja tu dia lemah, tak tahu dah, tak ada duit nak bayar hutang. Kalau tidak, kena tarik rumah dia, kena tarik kereta dia, anak-anak dia tak boleh nak itu. Dan bila orang terbeban hutang ni, dia memang tak boleh nak fikir dah. Sebab tu kerajaan tubuhkan AKPK dah. AKPK. Maknanya kerajaan tolong fikir kat dia. Agensi apa tak ingat dah. AKPK kata. Untuk bantu orang-orang yang terbeban, tak boleh nak bayar hutang. Sampai kadang-kadang sampai ke satu tahap, sebelum dia bankrupt tu, kena menguruskan badan ni, tolong urus harta dia sebelum diisytihar bankrupt. Pasal apa? Pasal dia dah terlalu terbeban, tak boleh nak fikir dah. Orang macam ni layak untuk terima zakat, boleh terima zakat. Au fi ma'siyatin thumma taba. Disebut juga dalam ni gharimin ni orang hak memang tak boleh nak fikir. Gharimin ni orang tenggelam dalam hutang. Ada juga yang disebut orang yang tenggelam dalam maksiat. Gharimin disebut dalam tafsir au fi ma'siyatin thumma taba. Dia ni terduduk dalam, tenggelam dalam maksiat, dia nak keluar daripada maksiat tu tak boleh. Sebagai contoh, orang yang nak berhenti daripada dadah.
Dia tak boleh kalau dia berhenti saja-saja, tak boleh. Dia kena ada orang bantu dia. Maka kerajaan pun ataupun orang buat satu rumah pengasih untuk orang-orang ni pulih daripada penagihan dadah. So dia ni kalau dia miskin boleh ambil daripada miskin. Tapi kalau dia memang terbeban, tak boleh nak fikir dah, boleh dah ambil harta zakat. Kalau dari sudut sini fi maksiatin termasuk dari al-gharimin. Wallahu taala alam. Ni fahaula yudfa'u ilaihim. Mereka semua ni yang disebut dari gharimin tadi diberikan kepada mereka. Wabnus sabil wa fi sabilillah, dan fi sabilillah ialah pada perang yang tidak termasuk dalam diwan orang-orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Kemudian ada perbahasan diluaskan fi sabilillah ni untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah di medan tidak jihad. Yang tu ada perbahasan juga. Cuma kita kata kena orang-orang yang contoh dalam pengurusan masjid, bina masjid tak boleh, tapi untuk menguruskan majlis-majlis ilmu, untuk menyebarkan Islam, itu disebut fi sabilillah. Wa banis sabil, dan ibnu sabil golongan musafir yang terputus dalam perjalanan. Dia pergi satu tempat habis bekalan, kemudian tapi jangan jadi macam Mak Saleh pula. Mak Saleh ni orang putih ni, dia ada satu trend, dia pergi jalan di negara-negara ni, kemudian dia jalan-jalan, dia habis piti, dia minta sedekah, dapat sedekah cukup, dia pergi travel negara lain pula, guna duit habis, kemudian dia minta sedekah lagi, dia pergi travel pula. Tujuan dia sedekah lah, minta sedekah lah untuk travelling. Ada trend gitu. Memang saya pernah baca dekat internet, memang ada trend mereka ni minta sedekah untuk travel, dia malah kerja. Jadi itu ibnu sabil yang sengaja cari pasal lah. Tapi kalau kita tak tahu tu kerja dia, boleh ke tak? Jawapan dia boleh lah. Orang Islam dia macam contoh kalau kita pergi Mekah kan, orang keluar cerita, saya ni beg kena curi lah, hilang ke apa semua. Kadang-kadang orang tak percaya kan. Tapi kalau benar benda tu berlaku, maka itu disebut sebagai ibnu sabil. Dia pergi satu negara, dia terhalang, tak boleh nak balik, dia musafir, putus bekalan, itu panggil ibnu sabil. Orang ni boleh tak bayar zakat pada dia? Jawapan dia boleh. Faridatan minallah, dan ketetapan ini adalah dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana dalam pembahagiannya. Kalau orang kata tak adil, Allah tu maha mengetahui. Patutnya orang ni lebih, Allah lah maha bijaksana. Allah Ta'ala kata wallahu alimun hakim. Setelah dia bagi, maknanya Allah bagi dengan ilmu pengetahuannya yang melebihi pengetahuan kita, dan Allah bagi dengan kebijaksanaannya dan kehikmahnya yang melebihi hikmah sekalian makhluknya. Jadi nak kata apa lagi kalau yang bagi itu gitu sifat dia? Takkah kita tanya, wahai yang arif lagi bijaksana, tolonglah bagi harta zakat kepada kami. Dia kena jawab ke apa? Yang bagi harta zakat dalam Quran tu yang maha alim lagi maha bijaksana. Jadi tak ada orang yang boleh bagi lebih baik daripada dia. Pembahagian Allah adalah yang terbaik. Baik, kemudian wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, dan di antara mereka orang munafik itu ada orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mereka berkata,
bahawa dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mendengar dan percaya apa yang didengarnya. Huwa udhun. Udhun ni ialah orang yang jenis betul, dengar belaka, percaya belaka. Udhun. Mai man qala lahu syai'an saddaqahu fina. Orang yang di kalangan kami, apa saja orang cakap, dia percaya belaka. Bahasa kita orang lurus benda. Jadi orang munafik, dia kata Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, Muhammad tu uzun. Uzun ni jenis bendul. Orang cakap apa, dengar belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul udhunu khairil lakum. Qul udhunu khairin. Nabi ni, katakanlah dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Betul Nabi tu dengar, tapi Nabi ikut dan dengar tu daripada siapa? Dia bukan dengar ikut. Kalau kita ni dengar ikut daripada orang lain, tak apa. Nabi ni lurus bendul, kalau bahasa kita lah, lurus bendul yang baik. Pasal apa? Dia dengar dan ikut tu daripada Allah. Memang kita dengan Allah ni kena lurus bendul. Allah Ta'ala kata gapo, kena percaya belaka. Boleh kita tapih-tapih, Allah Ta'ala bagi tahu. Allah bagi tahu, kita pun kita kena tengok dulu Al-Quran kata tu. Ceridikmu pada Quran. Kita dengan Allah Ta'ala ni memang kena dengar belaka, lurus bendul lah bahasa kita kan. Quran kata mu ni, Quran kata cahaya belaka. Memang gitulah kita dengan Quran. Bukan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jangan jadi Yahudi. Yahudi ni dia ambil Quran, kitab dia, hak ni kita boleh pakai, hak ni kita tak boleh pakai kan. Jadi Allah Ta'ala kata qul udhunu khairil lakum. Qul udhunu khairil qul udhunu khairil lakum yu'minu billah. Dia adalah apa tu, dengar dan dan percaya apa yang baik untuk kamu. Dia beriman kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Dan dia percaya kepada orang mukmin. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Dan dia pula menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu. Jadi dengan sifat dia dengar tu, dia memberi rahmat. Jadi apa masalah dia? Nak kata Nabi SAW ni jenis dengar belaka. Jadi Allah Ta'ala kata, orang dengar belaka tu lah bagusnya. Munafik ni, dia tapih-tapih dulu. Walladzina yu'dhuna Rasulullah. Tapi ingat, perkataan itu pun sebenarnya walaupun betul pada Nabi, tapi perkataan kamu tu adalah penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamu niat hina. Allah Ta'ala tengok sudut lain, kamu tengok sudut lain. Jadi walaupun apa yang kamu sebut tu pada Allah, betul lah Nabi tu bendul, tapi perkataan kamu tu adalah penghinaan. Sebab kamu cakap tu niat kamu nak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ini muka surat ni kita sambung besoklah. Okey, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.